Assalamualaikum dan hai semua. Hari ni saya nak berkongsi macam mana nak buat tote. Pertama sekali ambil satu batang atau dahan yang sihat. Saya ambil yang dah besar macam ni. Ambil dahan yang kecil pun tak apa, tapi saya nak ambil yang macam ni. Okey, ini pokok pulasan. Tote ni kita boleh buat dekat macam-macam pokok lah. Pokok mangga, limau, jambu, macam-macam. Okey. Pertama sekali kita buat kelaran, dua kelaran, satu di atas dan satu di bawah. Okay, kita buat satu kelaran. Kalau anda memang nak jadikan mengetut ni satu kerjaya profesional, nak buka nursery ke apa, eloknya ada pisau khas lah. Tapi saya pakai pisau dapur je. Saya pakai pisau dapur, pisau kiwi ni. Okay, panjang dia ambil lebih kurang 4 cm lah. Lebih kurang macam ni je. Jangan rapat sangat. Kita dah ada satu garisan dekat atas, satu garisan dekat bawah, dua kelaran. Lepas tu kita kikis kulit dia. Okay. Tujuan kita kikis kulit ni adalah untuk membuang lapisan cambium, iaitu lapisan yang membawa makanan dari daun turun ke akar. Bila kita buang dia, dia akan keluar akar dekat lapisan-lapisan ni. Okay. Jadi first step kita buang semua lapisan cambium dia ni. Okey, satu perkara saya nak ingatkan anda. Buang lapisan ni betul-betul. Tak nak ada tertinggal macam ni. Kalau tertinggal ni, dia akan bersambung. Macam ni, dia bersambung, dia akan jadi batang barulah. Dia takkan keluarkan akar. Jadi, kita nak buang semua lapisan cambium ni. Tak nak ada yang tertinggal. Buat saya makan yang teliti. Lepas kita dah kikis kulit atas, kulit bawah. Kalau pokok yang bergetah, macam pokok mangga, kita biarkan dulu selama 4 hari. Lebih kurang 3-4 hari macam tu. Kalau tak nak tunggu lama, sehari cukup dah. Kita biarkan dia kering. Biarkan lapisan kayu ni kering. Okey, kalau pokok bergetah. Kalau tak bergetah, macam pokok ni. Ni pokok pulasan. Kalau tak bergetah, terus buat. Terus kikis dia punya kayu ni. Nampak? Saya kikis sampai nampak kayu dalam dia. Kalau kita biarkan lapisan yang kita tak kikis tu, dia akan bercantum semula menjadi kulit kayu dan akhirnya dia akan pulih balik. Dia takkan keluar akar. Jadi kita kikis. Nampak ni beza lapisan yang dah dikikis dekat atas dengan lapisan yang belum kita kikis dekat bawah. Nampak perbezaan dia. Yang ini kalau kita biar, dia boleh bercantum jadi kulit yang baru. Tapi kita kikis, dia akan keluarkan akar. Okey, bila kita dah kikis tu, kita bersihkan lah. Kita bersihkan dia. Okey. Sekarang tidak ada lagi lapisan cambium yang tertinggal. InsyaAllah, dia akan keluar akar dekat sini. Seterusnya adalah kita siapkan dia punya media. Kalau saya gunakan kokopit. Kokopit ni sabut kelapa lah. Basahkan secukupnya. Sampai tahap kita perah. Nampak air keluar kan? Kita perah sampai dah tak ada air keluar. Itulah kelembapan yang sesuai. Tak nak kering sangat dan tak nak pula basah sangat. Okey. Orang dulu dia guna tanah, tapi tanah susah nak kawal kelembapan. Jadi kita gunakan kokopit. Kalau tak nak guna kokopit, boleh juga gunakan pit moss atau boleh juga sebenarnya lebih baik campurkan kokopit dengan tanah. Campurkan tanah lebih kurang 10% macam itulah. Saya guna 100% kokopit. Lepas tu kita ambil rooting powder. Saya gunakan serba jadi rooting powder. Ini untuk meningkatkan kejayaan kita punya tote lah. Kalau tak ada rooting powder, tak apa. Tapi lebih baik gunakan rooting powder. Ambil dia macam ni. Sapukan dekat keliling kelaran bahagian atas. Sapukan dekat kelaran bahagian atas. Dan juga boleh campurkan sikit dengan kita punya media. Media tadi boleh campur sikit. Okey, lepas tu kita ambil plastik. Ambil je plastik apa-apa. Plastik beras boleh. Plastik bekal makanan boleh. Apa-apa plastik. Saya potong macam ni. Ni sebenarnya potong agak besar. Tapi boleh lah. Okey. Lipat 3 macam ni. Macam ni nampak? Lipat 3. Besar sangat lah. Saya kecilkan sikit. Okey, lipat 3 macam ni. Tutupkan dia. Kita tutupkan dia macam ni. Ingat kita buat macam ni. Macam ni. Kita tak nak macam ni.
Bila macam ni, bahagian yang terbuka ni menghadap atas, dia akan tangkap air hujan. Bila kita macam ni, tak ada bahagian yang akan mengambil air hujan. Jadi dahan ni akan terlindung, ranting ni akan terlindung daripada air hujan. Lepas tu kita ambil tali, kita ikat dekat bahagian bawah dia. Kita dah ikat bahagian bawah, kita singkapkan dia macam ni. Lepas tu kita ambil sabut kelapa tadi, taruh macam ni. Lepas tu kita ambil tali, kita ikat bahagian atas dia pula. Okey. Dah sudah. Kalau macam saya suka tutup bahagian yang ni lah. Kalau tuan-puan tengok batang ni, dia menurun ke bawah kan. Jadi air hujan akan masuk ke sini, ikut sini. Jadi saya suka tutup bahagian sini guna plastik. Plastik ni pun sama, ambil lah plastik beras atau apa-apa plastik. Potong dia jadi pendek dan ikat macam ni. Dia sebenarnya ada plastik khas dia, tapi tak ada rotan, akar pun berguna. Guna apa yang ada. Macam tu. Langkah seterusnya adalah kita ikat media ni macam ni. Tujuan kita ikatkan dia ni adalah untuk merapatkan kokopit tadi dengan batang dia, supaya batang dia tersentuh dengan media dan senang mendapat air. Kita rapatkan dia betul-betul. Okey. Kalau nak kemas boleh ikat 1, 2, 3 tali yang berbeza. Tapi saya macam ni je. Sebenarnya media saya agak sikit, tapi boleh, tak ada masalah. Ikat begini. Nampak tak? Saya ikat dengan ketat. Okey. Dah siap. Macam tu je. Selepas ni kita tunggu lebih kurang 3 minggu sebab kita guna hormon. Dalam masa 3 minggu kita dah mula nampak akar. Kita dah nampak akar dan selepas 2 bulan. Selepas 2 bulan akar dia akan menjadi coklat. Kita akan nampak akar tu dah tukar jadi coklat. Mula-mula dia putih. Bila dia dah tukar jadi coklat, itu tandanya dah matang. Kita dah boleh tanam dahan ni. Okey, stepnya masa kita nak tanam tu kita potong. Kita potong bahagian sini. Dan daun dia kita kena buang. Buang 2/3 daripada daun ni, tinggalkan sebahagian saja. Kita pangkas dahan yang kita tak nak untuk dapatkan bentuk pokok yang kita nak. Tujuan dia sebab apa? Akar dia sikit. Kan, akar dia kecil, nanti kita potong, akar dia tak banyak. Macam mana daun yang banyak ni, keperluan air, daun yang banyak ni nak ditampung oleh akar yang sikit. Sebab tu, step paling penting nanti bila dah keluar akar, kita potong dan kita buang sebahagian besar daun dia. Tinggalkan 1/3 sahaja. Okey? Macam saya, yang ini nanti dia akan kacau. Yang ni saya nak tanam dalam tanah, yang ni dia akan kacau. Jadi saya buang siap-siap. Dah buang siap-siap. Yang lain ni biar dulu. Saya biar nak hasilkan akar. Nanti bila dah ada akar, saya akan potong lagi 1/3. Okey, tuan-puan boleh buat. Cara dia mudah sahaja. Dan kelebihan bila kita tut pokok ni, bila kita tut pokok, kita tanam tak lama lepas tu dia akan buah. Sebab kita ambil bahagian yang sudah pun matang. Saya nak tunjuk pokok yang telah berjaya ditut. Okey, pokok ni, pokok lemon, saya tut tepat-tepat sebulan yang lalu. Saya tut 29 Mei, sekarang ni 29 Jun. Nampak dah keluar akar. Baru sebulan, dah sebulan. Saya nak tunggu lagi sebulan, saya nak bagi akar dia lebih banyak, baru saya potong. Kalau tuan-puan suka video ni, minta tolong like dan share. Dan jangan lupa subscribe channel Seberjadi Gardening untuk tips-tips berkebun yang seterusnya. Jumpa lagi.